Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada follower portal Airtime News Network. Alhamdulillah, hari ini kru Airtimes sekali lagi berkesempatan untuk bersama-sama anggota Tentera Darat Malaysia menyusuri denai dan beluka di kawasan sepadan negara bagi membawa anda secara lebih dekat serta menyelami sendiri pengorbanan pasukan keselamatan dalam melewati hutan di keheningan lewat malam. Kami percaya di ketika ini ramai di kalangan kita pada waktu ini sedang lena di bawah mimpi atau berehat bersama insan tersayang. Namun di sebalik itu, anggota pasukan keselamatan yang bertugas tetap memikul tanggungjawab untuk mempertahankan tanah air dari dibolosi anasir luar. Apa yang kita dapat lihat sekarang, anggota tentera yang berada di kawasan operasi sedang bergerak ke lokasi yang dipercayai menjadi titik panas pendaratan pendatang asing tanpa izin di perairan negara. Kini anda boleh saksikan sendiri pasukan keselamatan sedang meredah kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan tanpa sebarang bantuan pencahayaan. Ini semua kerana tuan-tuan bahawa kita percaya bahawa ia adalah mengelak kehadiran mereka dari dikesan oleh tekong atau parti itu sendiri. Tuan-tuan, setelah berjalan sejauh 2 km meredah pelbagai halangan, anggota pasukan kini betul-betul berada di berapa meter dari pantai. Setibanya di lokasi ini, anggota tentera terus membuat persiapan untuk menjadi mata dan telinga bagi memantau sebarang pergerakan atau aktiviti yang mencurigakan di perairan negara. Dan bermula di kawasan inilah, kawasan yang dikatakan sebagai pos pemerhati menjadi aset yang amat penting bagi sesebuah pasukan keselamatan. Bersama-sama kami, salah seorang pegawai yang bertanggungjawab mengetuai kumpulan ronda pada malam ini. Assalamualaikum tuan, boleh tuan ceritakan tentang pemilihan lokasi yang dikatakan menjadi sebagai pos pemerhati di kawasan hotspot kemasukan pendatang asing tanpa izin di sepanjang negara? Okey, seperti mana yang kita tengok di hadapan, ini adalah merupakan kawasan pos pemerhati yang di mana kita meletakkan anggota untuk bertugas di sini ya. So OP kawasan pos pemerhati ini adalah kawasan di mana kami menjangkakan kan terdapatnya kontak ataupun bot-bot yang mencurigakan akan berlaku di kawasan sini ya. So jadi untuk penempatan pos pemerhati terdapat beberapa lokasi-lokasi lain, tetapi pos-pos ini adalah saling membantu antara satu sama lain untuk menyampaikan maklumat. Sekiranya kami dapat maklumat terdapatnya bot yang mencurigakan cuba menceroboh kawasan perairan, pihak anggota yang bertugas di pos pemerhati ini akan mendapatkan maklumat tersebut dan mengesahkan sebelum maklumat itu disalurkan ke peringkat yang lebih tinggi. So kawasan ini merupakan kawasan hotspot di mana kawasan ini juga pernah berlaku pendaratan. So, kalau kita tengok dalam suatu keadaan yang agak sunyi di kawasan ini dan ada laluan untuk mereka keluar ke jalan besar untuk memudahkan mereka keluar. So kawasan ini pun merupakan kawasan yang pernah berlaku pendaratan dan kita akan allocatekan di sini sebab selepas tinjauan maklumat yang kita dapat, kita dah tengok macam mana pendaratan itu berlaku dan kita cuba assess keadaan kat sini macam mana, adakah kebarangkalian kekerapan tu akan berlaku. So bila kita tengok dalam keadaan macam ni, memang tempat ni adalah tempat yang strategik di mana tempat parti akan mendarat. So disebabkan hal tersebut, kita telah gazetkan ini adalah kawasan pos pemerhati untuk kita buat pemerhatian di atas ni ya. Pemerhatian. So pos pemerhati ni anggota yang bertugas di pos pemerhati, dia akan membuat pemerhatian di laut, darat dan juga udara. Kebiasaannya lebih menumpukan kepada laut dan darat. Berlakunya parti kering dan basah. Dan apa yang kita lihat berlakunya pendaratan ni, kebiasaannya akan adanya parti basah dan digantikan dengan parti kering. Sebab mereka pun akan bila bergerak takkan bergerak dengan keadaan kosong mana pergi hantar dengan ada orang, balik pun dengan ada orang. So bila cuma apa yang kita kena sahkan untuk kita dapatkan maklumat tu, kebiasaannya bot ni dia turun dan ambil orang tu tak berada jarak yang jauh lah. So anggota pemerhati ni adalah anggota yang memainkan peranan yang amat tinggi lah untuk mendapatkan maklumat.
So bila maklumat ni diterima, dia akan salurkan kepada saya untuk maklumat awal dulu kan. Biasanya maklumat itu bila anggota OP dapat mengesan bot tu berada di certain jarak yang agak jauh lagi. Tapi bila nampak bot yang mencurigakan tu cuba merapat, bergerak menghampiri pesisiran pantai, so maklumat tu akan disalurkan kepada saya untuk tindakan daripada markas TAC mengatur gerakan tim Quick Reaction Team. So, anggota yang ditugaskan untuk QRF ni pun adalah anggota yang akan sentiasa bersiap sedia untuk dia atur gerakan ke lokasi ya. Dan bot-bot yang dilihat bergantung pada saiz juga. Sekiranya pemerhatian yang dibuat oleh anggota OP itu mendapati kapasiti orang yang di dalam bot tu ramai, kita akan atur gerakan lebih ramai tim QRF untuk memberi bantuan dalam buat penanganan kepada parti. Okey, di kawasan Pos Pemerhati adalah kawasan yang bukanlah base. Dia adalah kawasan yang tak boleh dikesan dan anggota perlu ada di tempat-tempat yang orang tak boleh tahu. So bila berlakunya hujan ke ataupun apa-apa keadaan cuaca buruk sebagainya, anggota tetap akan berada di lokasi di mana diorang ditugaskan. Dan disebabkan hal tu anggota tentera kita pun adalah anggota-anggota yang terlatih, yang mana mereka ni adalah anggota yang mampu untuk melaksanakan tugas dalam keadaan dan sebarang keadaan. Anggota akan menjadi tempat perlindungan perlindungan yang berdekatan, walaupun dalam keadaan tersebut tempat perlindungan yang mereka ambil pun mereka tetap masih meneruskan tugas tu untuk buat pemerhatian ke atas apa yang kawasan di sekeliling mereka. Sepanjang kawasan KTJ ni kita akan buat in bracket lah. Maknanya ada anggota yang ramai, ada anggota yang sikit bergantung pada keadaan faktor muka bumi juga. Kalau kawasan tu adalah kawasan yang mudah untuk sekiranya berlaku pendaratan tu dan dia orang boleh bergerak terus ke jalan, kita memerlukan anggota yang ramai untuk ni ya. Once bila berlakunya kontak, anggota OP ni akan merapat untuk memberi bantuan sebelum tim Quick Reaction Team tu sampai. Untuk OP ni waktu siang mereka akan ada di tempat yang high position. Sebab tu dia punya kapasiti anggota tak ramai, sebab mudah untuk dia orang hide-kan dia orang punya position. So macam siang hari, apa yang kita tengok kadang-kadang kawasan ni bila dah zaman-zaman PKP dapat kebenaran ni semua sebagainya, kita lihat ramai orang yang pergi bercuti dan aktiviti-aktiviti yang di tepi pantai ni memang kerap berlaku. Ada yang memancing dan sebagainya. So bila adanya benda tu, anggota-anggota ni akan secure daripada penglihatan, mana dia akan di ke belakang ataupun cari tempat yang lain. Untuk dalam masa sama dia juga buat pemerhatian kepada orang awam tu. Dia adalah secure lah sebenarnya. Kalau ikut keadaan ni memang dia secure, dia tak boleh menzahirkan diri dia kat mana. Dan kalau orang awam tu memang tak akan tahu dia akan ada kat kawasan tu. Pernah juga berlaku di beberapa tempat lokasi yang kami berjaya membuat tangkapan. Apabila berlaku, terdapat tekong-tekong ni cuba untuk mengambil parti-parti tu. So bila dapat kesan anggota tentera dan kita cuba untuk menahan kenderaan mereka dengan kenderaan yang laju, dibawa kenderaan tu dengan laju, cuba untuk melanggar pasukan keselamatan. Tapi perkara ni kita memandang serius dan perkara ni sentiasa diingatkan kepada anggota untuk keselamatan dan sebagainya. So perkara tu memang berlaku, dan kita akan cuba untuk sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Saya anggota tentera yang telah ditugaskan di Obenteng untuk menjaga keselamatan sepadan negara. Saya berasa berbangga kerana Obenteng melibatkan pelbagai agensi-agensi penguat kuasa dalam menjaga kedaulatan negara. Walaupun ini operasi pertama saya rasa berbangga dan bersemangat apabila dapat menyertai operasi Obenteng ini. Semasa saya menjalankan tugas opis, saya tersempat dengan satu kali bot. Dan saya menghampiri di pesisiran pantai dan melihat parti telah diturunkan. Dan saya telah berhubung dengan pegawai yang ditugaskan masa itu.
dan kumpulan QRF telah diatur gerakkan dengan secepatnya untuk menangkap dan mengekang parti daripada masuk ke Malaysia. Bila bertemu dengan parti, saya rasa semangat nak mengejar parti tu dan menangkap parti tu. Sebagai anggota terlatih, saya telah ditugaskan untuk menjaga keselamatan negara daripada kemasukan parti dan ancaman luar.